Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurfatiah binti Muhammad Karim, nombor matrik 278121. Hari ini saya akan menerangkan serba sedikit mengenai usul fiqh. Usul fiqh merupakan panduan yang paling utama kepada para ulama dalam berijtihad dan berfatwa. Secara umumnya, semua ilmu syariat berkait rapat dengan ilmu fiqh. Perkataan usul fiqh merupakan gabungan daripada dua perkataan iaitu usul dan fiqh. Justru, marilah kita sama-sama melihat definisi usul terlebih dahulu. Pengertian usul dari segi bahasa adalah kata jamak kepada perkataan aslu yang membawa maksud asas. Asas adalah apa yang disandarkan ke atasnya, sumber dan kaedah. Manakala dari segi istilah pula, usul bermaksud dalil. Seterusnya kita lihat definisi fiqh pula. Fiqh dari segi bahasa bermaksud mengetahui atau memahami tentang sesuatu. Manakala dari segi istilah pula adalah mengetahui atau ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat amali yang diperolehi daripada dalil-dalil yang terperinci. Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa usul fiqh adalah ilmu yang membahaskan tentang kaedah-kaedah yang digunapakai oleh ulama mujtahid dalam mengeluarkan hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf daripada dalil-dalil tafsili. Sebagai contoh, kewajipan mendirikan solat dalam Al-Quran menerusi surah Al-Baqarah ayat 84 yang berbunyi wa aqimus solah, maksudnya dan dirikanlah akan kamu solat. Aqimu merupakan fi'il amal yang menunjukkan seruhan. Setiap suruhan Allah itu adalah wajib. Maka solat merupakan satu kewajipan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita akan melihat kepada perbezaan di antara usul fiqh dan qawaid fiqh. Usul fiqh merupakan ilmu tentang kaedah mengeluarkan hukum daripada dalil-dalilnya seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas dan sebagainya. Manakala qawaid fiqh pula adalah membahaskan tentang hukum fiqh itu sendiri berdasarkan kepada kaedah-kaedah yang telah dikumpulkan yang mempunyai persamaan dari sudut tertentu seperti niyat, mudarat, syah, ruksah dan adat. Seterusnya adalah dari segi punca dan tempat ambilannya. Usul fiqh diambil daripada perbahasan lafaz-lafaz Arab seperti Nahu, Soroh, Balaroh dan sebagainya. Manakala qawaid fiqh pula diperoleh daripada hukum yang lima, fatwa-fatwa dan masalah-masalah. Seterusnya adalah fungsi usul fiqh. Usul fiqh merupakan pegangan kepada seseorang faqih yang hendak berijtihad agar ia tidak melakukan kesalahan dalam berijtihad. Ilmu usul fiqh boleh diibaratkan sebagai satu peta jalan yang dilalui oleh seseorang pengembara dengan tujuan yang bersesuaian dengan hukum Islam. Seperti mana juga dengan mujtahid, setiap mujtahid mempunyai ijtihad yang berbeza-beza. Namun, tujuan mereka adalah sama iaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Seterusnya adalah dapat mengawal kaedah pendalilan dengan membezakan antara dalil-dalil yang sahih dan palsu. Dalam zaman yang serba canggih ini, pelbagai fitnah tentang dalil telah tersebar. Sebagai contoh, laman web banyak menggunakan dalil-dalil palsu. Hal ini akan menimbulkan kekeliruan dalam kalangan umat Islam. Fungsi yang seterusnya adalah dapat menjaga dasar-dasar pendalilan agar dapat menyanggah kesamaran yang telah ditimbulkan oleh golongan yang menyeleweng. Maka akidah Islam akan lebih terjaga. Seterusnya kita akan melihat kepada kepentingan usul fiqh. Kepentingan yang pertama adalah kita dapat mengetahui cara ulama dan mujtahid mengeluarkan hukum serta bagaimana menggunakan ilmu usul fiqh dalam menentukan hukum bagi sesuatu masalah. Yang kedua adalah kita dapat mengetahui cara ulama mengeluarkan hukum serta kaedah istinbat hukum daripada dalil-dalil syarak. Yang ketiga pula adalah dapat mengeluarkan hukum baru yang sentiasa berubah-ubah mengikut perkembangan zaman dan keperluan manusia. Yang keempat adalah kita dapat mengeluarkan hukum daripada dalil sehingga dapat menentukan hukum terhadap perbuatan mukallaf. Dan kepentingan yang terakhir adalah kita dapat mengetahui punca perselisihan pandangan dalam kalangan ulama
serta membuat pembandingan secara ilmiah. Antara tokoh usul fiqh yang pertama adalah Asy-Syafi'i. Kitabnya Al-Bahru Al-Muhit fil Usul Al-Fiqh. Yang kedua adalah Al-Razi. Kitabnya adalah Al-Mahsu fil Im Usul Al-Fiqh. Dan yang ketiga adalah Al-Razali. Kitabnya pula adalah Al-Mustashfa' min Im Al-Usul.